Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi. Untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak selesaikan latihan nombor 4. Okay, jadi untuk pengetahuan kamu semua, kita masih lagi berada dalam tajuk lukisan isometri. Jadi, apabila kita baca soalan, kalau tengok rajah 7 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Lukis mengikut skala saiz penuh. Okey, perkataan skala saiz penuh. Okey, garis. Pandangan isometri bagi bongkah itu mengikut arah anak panah yang ditunjukkan. Saiz petak grid ialah 10/10. Okey, kat sini dia nak saiz skala saiz penuh. Okey, kemudian saiz petak grid 10/10. Maknanya satu kotak ni mewakili satu kotak ni 10. Ni 10, kemudian panjang kod sini pun 10. Kod sini 10, sini kod sini 10. So, bila dia nak skala saiz penuh, kita akan kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kat sini 6, daripada sini ke sini 6, dia akan sama dengan ukuran sebab dalam ortografi, jarak ni dia akan sama. Kita dah belajar dah. Kalau sini 6, bila melalui garisan 45 darjah, so kat sini pun akan jadi 6. Sama. Boleh bilang yang ni pun boleh, nak bilang yang ni pun boleh. Akan sama nah, 6, 6. Kemudian, panjang kat sini, yang ni kita panggil dalam, kedalaman. Ukuran 6, dalam, D. 6. Okey, kemudian kat sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sama, dia bagi 6 juga. Yang ni lebar 6. Kalau kat sini 6, bawah pandangan hadapan ni dia akan jadi 6. Jadi, ikut-ikutlah kalau nak bilang sini pun boleh, sini pun boleh. Okey, bila 6 kotak. Okey, jadi kita tahu ni 6 tinggi. Okey, tinggi boleh berada di sini. Boleh bilang kat sini ataupun bilang kat sini 6. 6. Betul ke tak 6? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kat sini ada 5 saja. 5. Tinggi 5. Dalam 6. Lebar 6. Okey. Jadi, kita akan mula melukis. Okey. Untuk tajuk ni, biasa kita akan lukis di bahagian bawah. Okey. Guna pembaris yang betul lah. Pembaris yang ni. Di mana sudut 30 berada di bahagian atas kat sini. Ini sudut 30 darjah. Jadi, bila kita nak mula melukis, okey, yang kecil ni 30. Okey, kita boleh buat dulu garisan kat sini. Lukis di bahagian bawah kertas lah. Okey, mana-mana saja garisan ni. Kemudian, kita tandalah agak-agak lah di tengah. Kat sini, tengah, sebab kita nak kiri 6, kanan 6. Ni 6. 6 sama dengan 6 cm ataupun 60 mm. Okey, ini garisan tinggi. Okey. Kat sini letaklah garisan tinggi. Pastikan dia berada betul-betul di atas sesikut L lah. Okey, 60. Tinggi 60, tinggi 5. L 6. Okey, ni L. Dia sama kan? Kemudian yang D, ni D. D 6. Okey, jadi cara dia tinggi. Tinggi mesti di sini, ni tinggi. Okey, tinggi 6. Ukur betul-betul 6. Okey, ni 6 lah. Kemudian L, yang ni, lebar 6. Sorry, tinggi 5. Tinggi 5. Okey, cikgu pun tak betul. Ini tinggi 5. Okey. Tinggi kat sini. Panjang 6. Lebar. Sini juga. Kita ambil kat sini. Cikgu lupa dah. Okey. Ni sudut 30 lah kat sini. Okey, di sini kita akan ukur 6. Daripada tepi ni 6. Okey, kita tanda betul-betul lah. Dapat 6. Okey, kemudian sudut dia mesti kiri dan kanan.
60. Panjang ni kita akan ukur sebanyak 6 sebab kotak kita ada 6 kotak. Okey, ini di 60 sini ke sini. Kemudian yang ni lebar 60 juga sini ke sini, dan sini ke sini nah, sini ke sini ni T sama dengan tinggi tadi yang ni 50. Tinggi yang ni 50, jangan silap. Okey, jadi kita boleh wujudkan kotak. Jangan hitamkan lagi. Binaan yang ni boleh berada di mana-mana saja. Dia boleh bergerak lah. Okey, ambil di ketinggian 50 tadi. Sebab tinggi dia 50. Okey, kemudian kita tahu ni panjang ni kita tak tahu, tapi panjang bawah kita dah tahu dah 6. So letak kat ujung, kat titik ni, dapatlah. Pusing-pusing je. Okey, kemudian yang ni letak sekali lagi kat ujung ni. Okey, pusing. Sentiasa ambil di bahagian sisi 30 darjah. Okay, kita dapat macam tu. Jadi kalau cikgu padam yang ni, kita dapat permukaan, ada 3 permukaan. Okey, yang lebih-lebih ni okeylah, tak ada masalah. Tak perlu nak padam. Cikgu padam sebab takut kamu pening. Okey, ada 3 permukaan ni, permukaan atas, ni permukaan kiri, ni permukaan kanan. Okey, yang ni lebar. Lebar, jadi ni adalah pandangan hadapan duduk kat sini. Ini pandangan hadapan, ni pandangan atas. Atas akan duduk di atas. Ni pandangan hadapan duduk kat sini. Pandangan sisi akan berada di sini. Sebab D6 ni kat sini. L6 ni sini. L. Jadi pandangan ni kat sini. Yang ni sini. Yang ni atas. Okey, macam mana kita nak baca? Okey, kalau kita tengok bentuk. Okey, dari segi bentuk. Pada pandangan atas ada 3 permukaan. Cikgu hitamkan. Nampak 3 permukaan pada pandangan atas. Okey, ini permukaan 1. Permukaan 2. Kat sini permukaan 3. Okey, ada 3. Okey, pada pandangan sisi ada 2. Okey, tentukan yang mana permukaan untuk yang mana. Nah? Okey, jadi sekarang ni kalaulah cikgu lukis kat sini, ni pandangan atas. Kalau kita mula dengan bucu sini, ni akan berada di sini lah. Yang ni berada di sini. Dan atas ni kat sini. Okey, cikgu letak kat sini A. Okey, A berada di atas ni. A. Okey, sekarang ni kita gerak sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So 40 mm. Daripada sini ke sini 40. Ukuran dia. Ukuran kena betul. 40. Ukur 40. Jadi baki ni ada lagi 2 lah kat ujung ni. Sebab ukuran semua 60. Okey. Okey, kita garis macam tu. Kenapa cikgu garis macam tu? Ini permukaan 3. Okey, kita nak 1. 1 yang mana? Yang ni 1, 2, 3, 4. Gerak kat sini, ni B. Okey, ni B. Okey, jadi gerak ke belakang sebanyak 4. Ukurlah 4. Cikgu punya pembaris dah tak nampak. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so ada lebihan kat sini ni 2. Okey, guna sudut 30 darjah. Kita akan dapat garisan kat sini. Okey. Jadi kalau tengok betul-betul,
Kalau tak jelas, cikgu hitamkan. Nanti jawapan lagi hitam daripada yang ni. Okey. Okey. Kalau perhatikan ni muka 3. Kat sini muka 1. Kat sini muka 2. Okey. Kemudian, kita tengok macam mana benda ni berlaku. Pertemuan. Okey, yang ni kat sini kalau kita unjuk ke bawah, berjumpa dengan benda ni. Ni, yang bentuk ni. Bentuk ni. Okey, jadi kita akan bilang tinggi. Tinggi mesti ukur daripada pandangan hadapan ataupun pandangan sisi. Jadi tinggi dia 3. 1, 2, 3. 3 kotak. Jadi kita ukur tinggi 3. Ataupun daripada dasar. Kita ukur daripada dasar sebab ni 2. Naik atas 2. Tinggi kat sini jadi ada lagi 3. Okey, ni 2. Ini 2, yang 3. Ni 2, yang ni 3. Okey, jadi bentuk dia macam ni. Memanjang. Memanjang kat sini. Jadi, panjangkanlah. Daripada sini, panjangkanlah. Macam tu. Jadi, kita dapat yang ni bertemu dengan yang ni. Okey, yang ni turun kat sini. Memang bentuk macam tu. Jadi, turun situ. Okey. Dan pada pandangan sisi, okey, kita dapat dah yang tadi. Ni permukaan ni 1, sini 1. Ini 1, yang ni 1. Pada permukaan, pada pandangan sisi, kamu nampak ni condong. Okey, yang mana condong? 45 darjah ni, kalau kamu unjuk dia naik, dia akan jumpa dengan yang ni. Ni kalau 45 betul lah, dia akan jumpa yang ni. Yang ni kat sini. Sebab dia 2 kotak kan. Di sini 2. Jadi yang ni lah. Dia akan jumpa dengan point ni. Ni. Okey. Kat sini. Okey. Jadi nak buat macam mana? Dia turun sebanyak 1 kotak pada pandangan ni. Okey. Dia boleh kita turunkan kat sini pun boleh. 1 kotak. Okey. Ni dah kita tahu ni 2. Jadi yang ni 2 lah. Ukuran kat sini. Kalau nak letak sini pun boleh. Dia boleh cara express dengan slow. Cara lambat lah ni. Kalau letak kat sini ni 2. Bucu ni. Kita bilang daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya daripada sini lah. 1 sampai sini 6. Jadi bila ada 2. Ini 2 lah. Sama lah bawah dengan atas pun. Ini 2. Okey. Cuba letak ni. Dia turun sebanyak 1 kotak. Okey, ni turun sebanyak 1 kotak. Jadi ukur 1. Okey. Jadi rajah ni kalau cikgu sambung, dia akan dapat kat sini. Macam tu. Ni 1. Ukuran sini ke sini 1. Okey, sepatutnya dia dapat macam tu lah. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Tapi ni bukan jawapan. Ini nampak dari segi pandangan sisi. Bentuk dia macam tu. Pandangan sisi kanan. Tapi dia bukan berada di tepi ni. Dia berada di belakang. Okey, jadi kita boleh nampak benda ni. Yang tinggi ni 4 duduk kat belakang. Sebab kat sini dia condong. Kenapa cikgu kata condong? Okey. Yang ni yang condong. Sini condong. Sini condong. Ni permukaan ni condong. Ni condong. Okey. Kenapa? 4. Kalau tengok 1 ni kotak ni dia ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Ini condong lah. Okey. Jadi macam mana cikgu nak meshkan dia? Okey, dia duduk belakang ni condong. Ni cikgu hitamkan terus. Jawapan. Sorry. Hitam bukan daripada atas. Dia turun 1 kotak. Okey, sebab tu cikgu kalau boleh nak express, tapi ni tunjuk satu-satu.
Okey, ambil yang ni. Sepatutnya kalau macam tadi ni cikgu letak kat depan sebab cikgu nak kamu faham bentuk yang macam ni dia berada di depan sini, kemudian dia ada line kat sini kan, garisan kat sini. Sebenarnya dia bukan duduk sini, dia duduk kat belakang. Yang condong ni bukan di depan, dia belakang. Okey, dia turun dulu satu, sini pun turun satu. Cara cikgu tadi, cikgu dah tanda kat sini satu. Jadi cikgu gerakkanlah 60 darjah dapat kat sini, 30 darjah dapat kat sini. Ni kena turun lah poin ni. Tapi kalau tak mau buat kat depan, macam kamu dah boleh bayangkan objek tu berada di belakang, terus buat daripada belakang sini. Sini turun satu kotak sebab dia ke satu. Okey, dapatkan poin ni. Dapat poin ni. Ni poin ni duduk kat sini, sambung terus kat sini. Sebab dia dah naik 2 kan? Ni 2. Okey, sambung terus. Jadi jawapan dapat datang ni. Cikgu hitamkan terus jawapan. Macam tu. Okey, jadi atas nampak 2, nampak 4 kotak daripada pandangan atas. Ini tegak. Kat sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Okey, semua ni 2, hitamkan kat sini. Kenapa cikgu hitamkan? Sebab memang dia duduk kat atas. Atas pun kat sini. Pada pandangan sisi, pandangan hadapan pun nampak dia berada di atas. Okey, macam tu. Hitamkan terus. Okey, yang tu. Yang ni dapatlah. Ni permukaan atas. Atas. Yang ni. Okey, kalau kita nak unjuk dengan benda ni, kita akan dapatlah macam tu. Cikgu unjuk kat sini. Akan turun. Bentuk kat sini. Nampak bentuk dia. Tapi ni bukan isometri. Bentuk isometri. Cuma itu gambaran. Hujung ni unjuk je ke belakang. Tegakkan poin ni. Tegakkan poin ni. Okey, jadi cikgu hitamkan terus kat sini. Okey. So yang ni sambung lagi belakang. Dia bertindan lah. Garisan ni bertindan dengan belakang. Kalau kita tengok pada arah sisi, pandangan sisi kanan. Yang ni terus sambung lah ke bawah. Okey, nampak macam tu. Yang ni boleh hitamkan lah. Sini pun sama. Okey, nampak permukaan dia. Okey, macam tu. Okey, kemudian depan ni memang nampak L kan, ni panjang, memanjang. Jadi kita panjangkan dekat sini. Okey, panjangkan ni. Lagi. Okey, ini ada garisan kat sini, ada garisan hitam di sini. Ini ada makna kenapa dia hitam. Ini bermakna dia ada makna garisan hitam tu. Okey, kita pusing baris ni 30 darjah. Ingat sentiasa ambil bahagian 30 darjah. Cikgu hitamkan teruslah. Okey. Ini ni lantai dia ni. Dia ada lantai kat bawah ni depan. Kamu tak nampak dia ada depan macam tu. Dia duduk macam tu. Depan. Dia macam tu. Jadi ni yang condong. Ini yang atas. Ni yang bentuk I tadi. Yang ni I yang depan. Ini lantai pada pandangan atas. Okey, jadi kalau kita lukis yang ni, unjuk saja. Kat sini. Unjuk saja. Ukuran dia 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni, dalam dia ni. Ukuran dia 4. Jadi kita akan ukurlah dia 4.
Masalah pembaris dah hilang dia punya ukuran ni. 1, 2, 3, 4 kat sini. Tempat yang tadi lah. Sama dengan yang atas ni. Okey, jadi cikgu unjuk saja. Titik ni, 4 ni ke belakang. Sehingga dia bertemu dengan macam tu. Yang ni tadi hitamkan. Okey, hitamkan yang tu. Ni lantai. Ni. Bahagian 3. Ni ini 3. Nampak dah. Yang ni 1. Yang condong ni 2. Ni yang condong ni lah. Nampak petak daripada atas dia condong. Kat sini adalah 2. 3. Kemudian kat sini tadi memanjang. Okey, memanjang semua. Dia bukan 4. Okey, dia panjang habis, cikgu silap. Okey, dia bukan kat sini. Bukan kat sini. Panjang keseluruhan. Permukaan 3 tu semua panjang. Yang cikgu sketch ni ada panjang semua. Okey, jadi yang ni lagi mudah. Tolak saja sampai ke belakang. Panjangkan, jangan hitamkan lagi. Tarik ke belakang. Kemudian tegakkan bucu ni. Okey. Jadi bawa yang bucu ni pula. Bucu hujung ni bawa ke belakang. Hitamkan terus. Sehingga berjumpa dengan line atas tadi. Okey, tegakkan. Yang ni panjangkan. Inilah rupa objek kita. Objek yang terhasil macam ni. Sebab itulah pelajar kena mahir tajuk unjuran ortografik. Sebab daripada situ kamu boleh baca pandangan. Soalan dia bagi 3 pandangan. Ni, 3 pandangan. Jadi kamu kena mahir baca. Yang ni akan jadi macam mana. Tengok pandangan sisi, tengok pandangan hadapan dan tengok pandangan atas. Dalam kepala dah boleh imagine macam mana objek tu. Sekarang ni cikgu cuba bantu kamu. Ini yang atas 4 kotak. Ni yang condong. Yang ni yang nombor 3. Ni keseluruhan ni 3. Ni kotak besar. Jadi bila pandangan yang condong ni akan nampak lah. Biasanya nampak di pandangan sisi lah, mana-mana kat sini boleh akan nampak, sini nampak. Kalau macam ni kes ni yang ni tak nampak condong. Condong nampak pandangan sisi kanan. Okey, selalunya salah satu sisi akan nampak lah condong. Jadi dapatlah jawapan kita macam ni. Yang penting kamu tahu T kat mana, D kat mana, L kat mana. Kemudian kotak ni, kotak asas ni kamu boleh lukis kotak asas supaya bila dah siap proses tu, semasa proses kamu melukis, objek tu hanya berada di dalam lingkungan kotak tersebut. Tak lebih. Kalau tiba-tiba kotak tinggi kat sini saja, kamu lukis tiba melebih. Itu salah lah. Jadi kena buat kotak asas dulu, kemudian lukis objek. Inilah hasilnya. Kalau kat sini nampak ada 2 kan, 2 pandangan kan. 2, 1 bawah, 1 atas. Okey, ni lah yang bawah. Yang atas ni, dia bukan duduk di sini. Bukan duduk di depan, dia duduk di belakang kat sini. Ni, tengok dia duduk belakang. Dia tak duduk sekali pun. Tapi, bila kamu tengok, bila kamu lukis, kalau tengok nampaklah dia bergerak ke belakang. Tapi untuk tengok sahaja rajah ni, okay, nampak macam dia duduk sekali kat sini. Sebenarnya dia duduk 1 depan, 1 belakang. Okey. Yang ni, kat sini nampak 3. Ini ada lekuk kat sini, ada hitam lah sini. Nampak 3 lah. 1, 2, 3.
satu ni, yang ni. Yang ni, bahagian tengah ni, yang condong. Dan bahagian memanjang ni, yang ni lah. Okey, macam ni lah hasil dia. Okey, jadi untuk soalan 8, macam ni rupa dia. Jadi, setakat tu saja untuk menghasilkan nombor 8. Okey, sekian.